Pada 16 September 2011, genap usia 50 tahun penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sejak institusi ini berdiri 5 dekad yang lalu, iaitu pada 16 September 1961. Sepanjang tempoh itu, Dewan Bahasa dan Pustaka gigih berusaha memperkasa dan mengembang majukan bahasa Melayu bagi memastikan visi dan misi dicapai. Jabatan ini juga telah membuktikan kemajuannya dalam melaksanakan dasar penubuhan jabatan, antaranya memperkembangkan dan mempertingkat penggunaan bahasa Melayu. Dari segi penanaian ataupun peranan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk melaksanakan visi dan misinya dalam memperkembangkan terutama sekali struktur bahagian yang sudah dibentuk di jabatan ini, iaitu sebagai mendolatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara Darussalam. Jadi Dewan Bahasa telah membentuk 4 bidang utama, iaitu bahasa, sastra, penerbitan dan juga perpustakaan. Dan dari 4 bidang utama ini, Dewan Bahasa telah membentuk satu struktur organisasinya. Keempat-empat bidang ini menjadi sarana berguna kepada masyarakat melalui perkhidmatan-perkhidmatan yang disajikan melalui 8 bahagian yang dibentuk dalam jabatan ini. Kesemua bahagian ini menghidangkan bidang yang berbeza. Namun, apa yang penting, tugas asas adalah tetap satu, iaitu membina dan mengembangkan bahasa sebagai tugas prima. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa merupakan satu bahagian dalam struktur organisasi Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjurus kepada pembinaan, pengembangan dan pemantapan bahasa. Bagi melebarkan fungsi dan tanggungjawabnya, bahagian ini membentuk 5 cawangan yang sama-sama memainkan peranan. Cawangan peristilahan bertanggungjawab dalam pembinaan istilah bidang ilmu seperti bidang sains asas, sains sosial dan sains gunaan sesuai dengan rencana kerja yang dibakukan dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia iaitu MABIM. Selain itu, unit ini juga terlibat dalam menjayakan program pemupukan dan pemberdayaan bahasa melalui seminar dan syarahan. Cawangan perkamusan bertanggungjawab dalam memperkaya korpus bahasa melalui pendataan bahasa dan dialek yang kemudiannya didokumentasikan dalam kamus bahasa. Unit ini dari semasa ke semasa melaksanakan penyelidikan lapangan bagi mendapatkan data bahasa atau dialek tutur puak masyarakat di negara ini. Sejauh ini, unit ini juga dipertanggungjawabkan membukukan kamus dialek tutur tujuh puak masyarakat dan sebuah mahakarya kamus. Unit perkamusan telah berjaya menghasilkan sebuah kamus mega, projek penyusunan kamus 3 negara, iaitu Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Kamus ini mengandungi 105,000 entry. Sekarang dalam proses ulang semak untuk diterbitkan, untuk dicetak ulang. Kemudian Kamus Brunei, Kamus Bahasa Melayu Brunei yang pada awalnya diterbitkan pada tahun 1991 yang mengandungi 2,000 entry, kini unit perkamusan telah berjaya menerbitkan edisi keduanya
dengan menghasilkan 15,000 entry. Kita sedang berusaha mengumpul beberapa banyak korpus untuk kita menerbitkan kamus yang lebih komprehensif pada masa-masa mendatang. Manakala cawangan penyelidikan melaksanakan kerja-kerja penyelidikan bahasa pribumi melalui penelusuran teknologi budaya masyarakat dan puak di negara ini. Selain itu, unit ini juga membuat transliterasi manuskrip berdasarkan manuskrip yang ada dalam simpanan arsip Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian ini juga aktif mengendalikan bengkel, bimbingan ejaan dan tata bahasa Bahasa Melayu di jabatan dan kementerian yang memerlukan. Selain daripada mengelola seminar dan syarahan mengenai kebahasaan, bahagian ini juga menjadi urus tiap mabim yang bertindak ke arah melaksanakan dan menyelaraskan segala kegiatan yang menjurus kepada pengembangan bahasa. Bahagian ini juga bertanggungjawab mengelola aktiviti pemekasaan bahasa Melayu melalui kegiatan pemupukan, iaitu melalui syarahan, seminar dan juga dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan pertandingan pidato bahasa Melayu. Maknanya kerja bahagian pembinaan bahasa ini bukan saya menggubal dalam bentuk penerbitan yang ini, kita juga masuk ke aktiviti di luar ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya pelajar dan belia. Cawangan penterjemahan juga dianggap signifikan bagi sama-sama membantu merealisasikan visi dan misi Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mempertahankan kedaulatan bahasa Melayu di negara Brunei Darussalam. Umpama jambatan komunikasi yang sentiasa menghubungkan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan dunia luar. Unit ini berfungsi sebagai sumber rujukan bahasa kepada orang ramai sama ada dari kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, syarikat swasta dan orang-orang perseorangan. Dengan mengutamakan penterjemahan bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, unit ini mengendalikan terjemahan teks dalam pelbagai zona termasuk artikel, jurnal, iklan, risalah, surat yang merangkumi pelbagai bidang ilmu. Fungsi umum unit penterjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah seperti berikut. Memberikan khidmat kebahasaan dan pengistilahan yang berkaitan dengan penterjemahan kepada badan awam dan swasta khususnya daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Memberikan khidmat penyimakan, pembetulan dan penyuntingan bagi teks atau manuskrip terjemahan kepada organisasi awam dan swasta khususnya daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Mengusahakan penterjemahan buku khususnya dalam bidang am atau kreatif sebagai bahan bacaan tambahan bagi terbitan jabatan. Manakala cawangan pelaksanaan Jawi bertanggungjawab terhadap pendaulatan dan penyebaran penggunaan bahasa Melayu pada papan nama pejabat dan bahagian-bahagiannya, papan kenyataan, tanda-tanda jalan raya, nama-nama bangunan dan sebagainya dalam tulisan Jawi. Cawangan ini dibentuk bertujuan mengambil langkah positif menghidupkan dan menyebarluaskan warisan kitani iaitu tulisan Jawi di samping menyahut seruan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Mengapa tulisan Jawi digunakan sebagai mencerminkan jati diri ataupun kepribadian orang Melayu? Kerana tidak dapat dipisahkan Jawi dengan Melayu itu. Tulisan Jawi itu digunakan ialah sebagai memperkayakan lagi budaya kita ni dalam hal-hal pendidikan. Itulah mengapa Jawi itu digunakan. Dan alhamdulillah barangkali secara kebetulan penubuhan Dewan Bahasa, bahagian Bahasa dan Pustaka adalah seolah-olah menyambut dasar
pendidikan Jabatan Pelajaran pada masa itu. Di samping itu, cawangan pelaksanaan jawi juga berfungsi melaksanakan segala urusan kebahasaan seperti penyediaan tulisan jawi, terjemahan dan padanan bahasa asing ke dalam bahasa Melayu serta memantau penggunaan bahasa Rumi dan jawi pada papan tanda dan papan nama serta nama bangunan, kain rentang dan papan iklan di seluruh negara bagi pihak kerajaan maupun swasta. Jenis perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti berikut. Khidmat tulisan jawi kepada orang ramai, institusi awam dan swasta. Khidmat nasihat, bimbingan dan teguran tentang penggunaan bahasa Melayu. Khidmat bantuan tentang ejaan dan bahasa melalui telefon. Bagi memudahkan urusan pihak pemohon, unit ini menerima permohonan secara bersurat di samping menyediakan borang permohonan khusus mengikut kategori atau jenis kegunaan. Pada awal tahun 60-an, permohonan tulisan jawi banyak ditumpukan kepada nama perniagaan, nama bangunan, label jabatan dan kain rentang. Kemudian perkhidmatan ini dilaratkan kepada kenderaan perniagaan, nama jalan dan sungai. Perkembangan pesat permohonan ialah pada tahun 80-an apabila perniagaan berkembang sejajar dengan perkembangan teknologi moden yang semakin canggih, terutama dalam bidang pengiklanan melalui kain rentang. Pengiklanan melalui papan iklan hanya bertapak di negara ini sekitar tahun 90-an. Untuk menyaingi rempuhan perkembangan globalisasi masa kini, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menyediakan sebuah portal melalui projek e-kerajaan yang menyediakan satu modul untuk perkhidmatan jawi. Melalui portal ini, orang ramai boleh mengakses pertanyaan mengenai ejaan jawi. Perkhidmatan ini bertujuan memenuhi keperluan perniagaan yang semakin berkembang di samping memberi kecekapan kepada pemohon. Meskipun dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 tidak menyebut tentang peranan sastra, namun kepentingan sastra Melayu sudah terangkum dalam bahasa Melayu kerana medium penyampaian sastra adalah berlandaskan bahasa Melayu itu sendiri. Bahagian pembinaan dan pengembangan sastra di Dewan Bahasa dan Pustaka berperanan khususnya mendasari perkembangan sastra di negara Brunei Darussalam, bertanggungjawab dalam mengangkat martabat sastra Melayu di Nusantara dan di dunia global. Apa yang telah kita usahakan selama ini untuk mengangkat sastra negara Brunei Darussalam itu ialah dengan mengadakan bengkel, seminar, persidangan dan pertemuan khususnya untuk memperlihatkan bahawa bagaimana sastra Brunei itu dan bagaimana tahap sastra Brunei itu di peringkat serantau dan juga antarabangsa. Hubungan kerja yang sedia terjalin antara Badan Pertubuhan, Persatuan, Gerakan Sastra dalam dan luar negara mengukuhkan perpaduan antara Dewan Bahasa dan Pustaka dengan sektor swasta dan kerajaan di negara ini. Ikatan kerjasama antara Persatuan dan Gerakan Sastra seperti Astrawani, Persatuan Kesenian dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Persatuan Rakis Universiti Brunei Darussalam, di samping penglibatan pelajar melalui kurikulum pendidikan, menunjukkan kesepakatan yang sepadu dalam sama-sama mengangkat bahasa Melayu melalui kesusadaraan. Secara amnya, penglibatan masyarakat yang sangat menggalakkan ini juga memberi ruang kepada bahagian ini terus bernafas sehingga ke hari ini. Hubungan kerjasama tersebut juga dibentuk di peringkat antarabangsa dalam sama-sama mengangkat martabat sastra Melayu di rantau Nusantara dan dunia global melalui Majlis Sastra Asia Tenggara Mastra dan kerjasama dengan Persatuan Sastrawan Nusantara.
Di samping itu juga kita mengikat jalin hubungan serantau, iaitu melalui Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA, yang banyak menghidangkan atau menyediakan kegiatan-kegiatan sastra di peringkat serantau yang amat berguna untuk perkembangan sastra itu sendiri. MASTRA adalah sebuah majlis yang ditubuhkan pada 25 Ogos 1995 di Malaysia untuk merancang dan memantau perkembangan kesusastraan negara. Majlis dianggotai oleh Malaysia, Indonesia dan negara Brunei Darussalam serta Singapura sebagai negara pemerhati. Badan ini ditubuhkan bertujuan merapatkan hubungan, pengertian dan kerjasama kesusastraan negara-negara anggota dalam usaha memajukan dan mengembangkan kesusastraan serantau ke arah menjadi warga sastra dunia yang berwibawa. Ke arah pemertabatan jenama sastra, penghargaan dan pengiktirafan terus diberikan kepada para penulis mapan sastra yang banyak memberi sumbangan dalam bentuk karya sastra serta mereka yang bergiat aktif dalam menyumbang dan memerah keringat ke arah mencapai perkembangan sastra. Penghargaan atau sumbangan dan pengiktirafan diberikan di peringkat nasional dan antarabangsa atas beberapa dasar dan matlamat. Antara penghargaan dalam negara yang diberikan kepada penulis atau mereka yang bergiat aktif dalam mengangkat jenama sastra ialah Tokoh Sastra, Anugerah Sastra MASTRA, Anugerah Penulisan Islam, Anugerah Kesusastraan Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penerima Tokoh Sastra Brunei Darussalam terulung ialah Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Muslim bin Haji Burun, iaitu Muslim Burmat. Anugerah Sastra MASTRA adalah anugerah yang berprestij yang diberikan kepada tokoh sastra dari negara pendiri MASTRA, sama ada melalui karya yang bermutu tinggi atau pejuang sastra yang bergiat memperkembangkan kemajuan sastra. Projek ini diselenggarakan oleh MASTRA Brunei Darussalam dan dilaksanakan 3 tahun sekali. Anugerah Penulisan Islam adalah anugerah yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan kerjasama antara Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Anugerah adalah sebagai penghargaan dan penghormatan yang tertinggi diberikan kepada penulis-penulis di negara Brunei Darussalam yang menyumbangkan gagasan yang cemerlang dalam usaha memertabatkan, memperkukuh dan memperkembangkan dakwah Islamiah di negara ini dan Nusantara melalui karya tulisan non-kreatif yang bermutu tinggi. Di samping melahirkan pemikir Islam yang berwibawa, sebagaimana titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah perasmian Majlis Ilmu 2008. Ilmu ialah milik Allah dan Allah mengurniakan martabat yang tinggi kepada hambanya yang memiliki ilmu. Ilmu ialah faktor tunggal yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kerana itu, Islam sangat mementingkan ilmu. Dalam beberapa pencapaian yang dikecapi hingga ke hari ini, penghargaan terhadap jenama sastra bukan hanya diberikan kepada orang kebanyakan. Malah, apa yang lebih membanggakan adalah penghargaan atau pengiktirafan tersebut turut diberikan kepada seorang tokoh elit sastra yang juga merupakan seorang pemimpin negara, iaitu almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saddul Khairuddin Ibni Sultan Muhammad Jamalul Alam melalui Anugerah Kesusastraan Islam. Anugerah ini diberikan sebagai satu penghormatan dan pengiktirafan kepada penulis-penulis tempatan yang menghasilkan karya sastra berunsur Islam di negara ini.
Manakala penghargaan peringkat antarabangsa juga diberikan kepada penulis dan penggiat sastra. Sea Right Awards atau Anugerah Penulis Asia Tenggara merupakan anugerah yang diberikan kepada penulis melalui hasil-hasil karya kreatif dan bukan kreatif yang berkualiti dan tiap-tiap negara anggota Asia Tenggara. Pemberian anugerah kepada penerima anugerah penulis Asia Tenggara negara Brunei Darussalam ini disampaikan oleh keluarga diraja Thailand bertempat di The Oriental Bangkok. Bermula dari tahun 1986 sehingga 2011, seramai 25 orang penulis dari negara Brunei Darussalam telah menerima anugerah berprestij ini. Bahagian perancangan majalah dan jurnal adalah salah satu nadi utama Dewan Bahasa dan Pustaka yang diberi tanggungjawab dalam menghasilkan produk jabatan, iaitu majalah Mekar, Juara Pelajar, Bahana, Beriga dan Jurnal Undang-Undang Syariah. Kesemua bahan terbitan tersebut dihasrat dapat menampung karya penulis-penulis tanah air, di samping menjana pemikiran penulis ke arah membentuk jati diri dalam berkarya. Melalui media inilah mereka berkomunikasi dan mencetuskan minda sekaligus menambah khazanah penulisan tanah air. Fungsi bagian perancangan majalah dan jurnal untuk menerbitkan majalah mengikut jadual yang telah ditentukan. Di samping untuk mencapai sasaran pembaca dari kalangan kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Menyediakan dan menempatkan bahan-bahan untuk diterbitkan melalui penyumbang tetap atau hasil sumbangan dari penulis yang berminat dalam bidang penulisan, dan bahagian ini sentiasa mengeluh-elukan dan memberikan peluang kepada penulis tanah air untuk menyumbangkan karya dalam semua majalah yang diterbitkan. Dalam meniti usia yang melimpasi suku abad ini, kesemua majalah terbitan bahagian perancangan majalah dan jurnal menempuh pelbagai perubahan, sejajar dengan arus perkembangan masa kini. Cara persembahan dan sebahagian isi kandungan telah diubah dan ditambah disesuaikan dengan citarasa pembaca. Penerbitan majalah Mekar berusaha menerapkan nilai-nilai pendidikan di peringkat sekolah rendah. Di samping itu, majalah Mekar memberi motivasi dan konseling dalam membentuk minda dan sasiah kanak-kanak dengan aspirasi nasional dan falsafah negara. Sementara majalah Juara Pelajar yang membawa slogan Inspirasi Pelajar Negara merupakan majalah khusus untuk remaja. Mula diterbitkan pada tahun 1995. Pada tahun 2003, nama majalah ditukar menjadi Juara Pelajar dengan tujuan mengangkat pelajar-pelajar negara ini sebagai juara dalam pelbagai bidang. Keluaran sulung majalah Bahana terbit pada 1 Jun 1966 secara triwulan dan memuatkan ruangan sastra, budaya dan istilah di samping makalah dan cerpen terjemahan. Antara matlamat penerbitan majalah Bahana adalah untuk mengasuh minda penulis tanah air sebagai wadah penyaluran karya kreatif, meninggikan martabat sastra tanah air dan menambah khazanah sastra tanah air. Majalah Beriga mula diterbitkan pada bulan Mei 1967. Setiap 3 bulan sekali memuatkan tulisan yang bersifat umum seperti bahasa, budaya, politik, agama, pendidikan dan ekonomi serta artikel yang bukan bersifat sastra. Selain itu, ia juga menerbitkan artikel-artikel terjemahan yang difikirkan bersesuaian dan mendatangkan manfaat kepada pembaca. Majalah ini sesuai untuk rujukan para pelajar institusi pengajian tinggi dan para penyelidik. Penulisnya terdiri daripada pakar atau ahli akademik, ilmiah, cendekiawan dan graduan. Jurnal Undang-Undang Syariah Brunei Darussalam merupakan jurnal pertama diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.
Penyediaan bahan diusahakan oleh Universiti Brunei Darussalam dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian syariah yang sebelumnya di bawah pengendalian Institut Pengajian Islam telah dipindah di bawah pentadbiran Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Bahagian ini sentiasa mengalu-alukan sumbangan karya daripada para pelajar, orang ramai, penulis dan penggiat sastra. Bahagian ini bukan hanya setakat menerima sumbangan karya untuk diterbitkan, malah sentiasa memberi galakan, inisiatif dan juga penghargaan kepada penulis demi mempertingkatkan mutu penulisan melalui pelbagai aktiviti yang diungkayahkan antaranya peraduan menulis kerangan yang mula diperkenalkan dalam terbitan majalah Mekar bilangan 3 keluaran tahun 1969. Pada tahun 1996, nama peraduan ini diubah dan dikenali sebagai Peraduan Nulis Kerangan Majalah Mekar Juara, dan pada tahun 2003, Peraduan Nulis Kerangan Majalah Mekar Juara Pelajar. Perubahan ini kekal hingga sekarang. Hadiah Kreatif Bahana telah diadakan sejak tahun 1995. Bermula tahun 1998 hingga 2010 ditaja oleh syarikat minyak Shell Brunei Sendirian Berhad. Ini menunjukkan bahawa komitmen dan kerjasama sektor swasta seperti BSP untuk sama-sama mendukung dan menangani hal ehwal penyebaran bahasa Melayu melalui penulisan di negara ini amat membanggakan.